Depa tengah marah aku, Ah, kan? Depa patut fikir. Sepatutnya kau cakap pasal politik. Sepatutnya aku guna kampin untuk PAS lah. okey. Sebab aku ahli PAS. Sebab aku orang PAS. Depa tak fikir pula sebab apa aku menentang PAS sekarang. Okey. Kan? Depa tak tanya pula pasal apa yang aku menentang PAS. Okey. Apa? Sepatutnya depa kena fikir. Bukannya depa kata sebab aku tak dapat jawatan. Betul, betul. Ha. Oh, ada juga sebab jawatan ke abang? Sebab jawatan ke abang? Baik, aku nak tanya apa betul-betul. Jawatan untuk apa? Apa boleh jawab tak? Jawatan untuk apa? Ha. Depa tak boleh jawab punya. Macam mana nak terangkan sebab hampa pun kena bagi tahu jawatan untuk apa? Apa faham tak jawatan untuk apa? Ya, 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 ya. Hmm. Betul? Jawatan untuk apa? Ha? Untuk rasa glamour? Kami dalam TikTok, dalam Facebook, dalam YouTube, kami dah glamour. Aku masuk TV, biasa. Masuk radio, biasa. Untuk glamour. So, buat apa jawatan? Untuk income. Berapa sen allowance jawatan kau? Kalau kau nak cakap tentang income, berapa sen? Kau nak cakap pasal jawatan, jawatan untuk menjalankan amanah. Hak ni betul. Betul. Jawatan untuk menjalankan amanah. Bila hang tak ada jawatan, hang patut bersyukur. Pasal apa kerana tak dapat jawatan hang nak melenting? Bermakna ini bukan isu jawatan. Kena faham. Faham? Kena faham. Ni, yang lagi satu. Hadi terima Tun. Tapi Mukri tak diterima bersatu, macam mana? Alah, mereka wayang tu. Lantak mereka. Mereka wayang bersatu tu apa dia? Betul tak? Bersatu tu apa dia punya? Betul? Sembang apa? Sembang wayang Tapi tadi Pak Yu tak tengok ke? Angkat sumpah. Aku, dia kan supporter orang sembahyang Jumaat. Mana aku nak tengok, tak ada tengok. Saya sembahyang Jumaat kat supah. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Depan Raja Petra kan? Agak. Aku, Pak Yu. Nak tergelak Pak Yu. Dekat Istana Budaya kan? Istana Budaya di depan Raja Istana Petra. Budaya di hadapan Raja Petra. Waktu solat Jumaat. Mana nak ada tengok? Kita pergi solat. Aduh. Kan? Oh, dekat Istana Menanti. Istana Menanti pula dah kat Kedah. Apa dia Istana Menanti pula? No. Depa duk merepek apa tu? Kacau. Okey, kawan-kawan, tolong kongsi lagi. Share. Share. Sekarang rakan-rakan dah ada 148 termasuk Walaun. Dia cerita dia. Pandai cakap dengan cakap betul. Orang tak suka dengar orang pandai cakap. Orang suka dengar orang cakap betul. Hampa hak tak betul pun tetap nak kepada kebenaran. Betul? Tengok kita tengok orang-orang Quraisy, kan? Mereka tahu Rasulullah tu cakap benda betul. Tapi mereka tak mau percaya. Mereka buat tak percaya. Mereka kata Al-Amin tapi mereka nak dengar. Mereka nak lawan Rasulullah kata apa-apa, dia percaya. Tapi dia tak mau mengaku yang tu ya. Ni masalah dia pak. Ego. Masalah dia pak. Sebab apa? Nafsu. Weh, dia duk bagi aku salam 1.5 juta pada dia. Sama juga sini 150 juta. 150 juta. Ni. Tun Mahathir saman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri kita. Dah kena saman ke belum? Saman. Ni bagi saya. Awak sikit sangat.
Dah kena ramal ke belum? Dah baru sampai hari ni. Baru saman hari ni. Baru saman Baru hari sampai. ni. Belum tentu Baru ni, lagi. Belum baru tentu ni lagi. hampa saman orang, hampa kena bayar datang apa? Dia ada proses dia lagi Pak Yus. Itulah. Tun M ni dia pandai main gimmick. Baru mula Pak Yus. Walau Tun mana M tahu ni apa. buat gimmick dia cukup pandai. Dia tangkap orang sebelum ada bukti. Kalau dia tangkap orang sebelum ada bukti, dia tangkap lah. Dia sepandai main gimmick. Tapi puak-puak ni dulu memang tak suka kat Tun M. Lah ni mereka sayang Tun M lah. Sayang. Tak Mahathir lah. Dulu marah. Oh dulu lah terlupa. Dulu jangan abang macam-macam kata Maha Fir'aun, nyanyok, orang tua tak sedap diri, cukup-cukup belah politik, pergi rehat lah. Torut. Macam-macam kata. Hari ni bagus. Tuan Presiden kami membuat satu strategi yang bagus untuk politik. Bekerjasama dengan Tun. Dan untuk menyatu padukan orang Melayu. Hari ni keluar satu kenyataan. Lah ludah muka sendiri. Ya betul. Hari ni baru keluar satu kenyataan. Hari ni baru keluar satu kenyataan. Daripada Presiden mereka, Eddie Bawang, kata, perbincangan mengenai kepentingan hak orang Melayu. Ui. Sebelum ni tak pernah bincang ke? Ui. Melayu Islam. Pak Yus dengar Depa sendiri dengan walaun sendiri tak faham dalam perlembagaan hak keistimewaan orang Melayu. Depa tipu. Ni. Weh, PAS mana pejuang bangsa? PAS tak pejuang bangsa kan? Betul? Macam Pelak tak pernah pejuang bangsa, muhuk. Apa perjuangan depa selama Pak Yus join PAS dulu? Depa duk berjuang pasal apa Pak Yus? Saya nak tanya kat Pak Yus ni. Sebab saya bukan orang PAS. Yang kita laungkan memang kita pejuang agama. Kita laungkan kita pejuang agama. Soalan, apa perjuangan agama yang kita buat sekarang? Apa manfaat pada agama yang kita bagi sekarang sepanjang perjuangan kita ni? Nampak tak? Hanya laungan saja perjuangan agama. Cuma nak dapat crowd dia. Hang nak cerita tutup kedai judi ni tahun bila? PAS wujud bila? Babi. Marah betul macam kat walau. Macam babi you nampak hang. Tahu tak? Depa kata Pak Yus ni perangai teruk daripada Yahudi. Pak Yus tunjuk sikit perangai Yahudi. Apa dia? Depa kata Pak Yus teruk lagi daripada perangai Yahudi. Pak Yus tunjuk perangai Yahudi macam mana? Baik, terima kasih. Ya. Mudahnya dikau mencuri. Aku nak tukar kamera ni. Apa? Nak drive? Nak drive nak drive. Dekat rumah lah. Ni dekat rumah ya. Kat rumah je tak apa. Sini. Kan TikTok tak boleh drive sambil buat TikTok. Sambil live. Betul. Allah Akbar. Dengar suara jelas lah. Dengar. Jangan bagi nampak drive Nak BM pun piang kedai. Apa dia? Naik BM pun piang kedai. Dia kata aku naik BM piang kedai. Lantak pi depa lah. Piang kedai pun depa ada. Kesian. Macam babi. Haram jadah. Ya. Kata tutup judi. Betul? Hai Syah.
Hmm. Walaupun naik kancil je. Dia tak kisahlah walaupun naik kancil ke naik apa ke janji Dia walaupun ada otak dengan cerdik. Tu yang je penting yang ada paling penting. otak. Naik apa pun tak apa. Naik motor pun tak apa. Yang penting tak jual maruah. Betul? Ini bukan takat jual maruah, dia jual agama. Agama dia jual dengan harga yang murah. Betul? Ha. Kan DJ Darul Aman kan? Ha. Aku tak apa sekarang ni. Aku sedang train masyarakat supaya jangan cakap elok dengan PAS. Faham tak? Terima kasih bagi gift. Betul? Ha. Bukan. Hampa jangan segan-segan hampa nak kata kat mereka lagu ni. Ha. Jangan segan-segan kata dekat hadiah wang. Jangan segan-segan. Sebab kita ada point kenapa kita kata lagu tu. Ada sebab kita kena kata lagu tu. Bukan saja-saja kata. Kita cakap kita bertanggungjawab dengan apa yang kita cakap. Ya. Bukan kita cakap saja-saja. Okey. Jadi hari ni, mereka risau tau bila mereka tengok aku buat macam ni. Dia takut orang terbiasa. Memang aku nak bagi orang biasa. Apa kena bubuh, subuh ni? Ha, apa tengok? Goyang lah. Kalau tidak, mereka kapiak orang suka-suka hati mereka ya. Betul? Ha, mereka hentam orang suka-suka hati mereka ya. Bukan mereka main. Sebab apa? Sebab mereka ada ulama. Alasan mereka kata kat kita. Sebab mereka tu ada ulama. Ulama ke Aku ular kata, dalam semak? aku kata itu bukan ulama. Itu barah, itu bukan ulama. Dia bol lagu tu. Berakai ya. Hei. Astaghfirullahalazim. Sambil-sambil nak cari kopi. Dah tak apa film rimat dah. Apa dia? Tujuannya. Sambil-sambil nak cari kopi. Ya ke apa? Hujan ke kat sana? Hujan. Lepas. Daripada petang Kat sini berhenti dah. Oh. Itu kat mana kan? Tapi. Sungai Besi je. Tu Razak. Sungai Besi. Ha. Sungai Besi makan sedap. Tu Razak makan sedap. Nanti Pak Yu mai kita makan. Pak Yu semenyih kan? Semenyih. Nah, nanti kita jiran. Juga. Masa ada pelama masuk duduk pi lah. Ya, Mizan, kucai lama kita geng. Tapi saya nak pindah dah. Saya nak pindah semenyih. Nanti kita jiran Pak Yu. Semua bakat nak main pindah dulu. Semenyih sepoi. Ya, semenyih kan. Mewah. Serba mewah dan murah. Mas Nawi Ramli. Ya, kita satu kawasan. Serba mewah dan murah. Tu tujuannya. Lah, mereka takut kita terbiasa. Kan semalam tengok kan. Bila siapa tu yang pakai kepala dia, pakai badan tu. Apa nama? Yang dia susah hati tu. Burger tu susah hati tu. Dia takut orang terbiasa. Kan burger tu dia takut. Kita duk guna kepala mamak tu. Badan Hadi tu. Yang dia marah sangat tu. Dia takut apa? Dia takut orang terbiasa. Dia kata. Dia nak suruh kita mulia pemimpin dia. Ada tak dia hormat pemimpin orang? Tak ada. Dia pun kata apa kat pemimpin apa? Dia pun kata macam-macam dekat anu. Betul? Betul? Dia pun kata macam-macam kat Zahid, betul? Aku kata tengok dekat apa nama dia orang. Kelupuk. Lupa habis. Kelupuk dia apa? Mengelupuk kata dia apa?
Dah siapa? Mengelupak semua dah lah. Ulama apa kata tu baru? Ha. Ha. Nampak? Nampak tak? Mengelupak. Tak, kita kata baru. Kita kata baru sebab kita ada sandaran. Bukan kita saja kata-kata. Hari ni nampak betul lah dia tali barut Mahathir. Tok Guru ulama bukan macam dia. Nampak tak? Tok Guru ulama bukan macam Anwar, nampak? Aku nak katakan hang. Tok Guru hampa tu baru. Mana kata apa? Baru lah. Sebab orang kata PAS Parti Ajaran Sesat, dia suruh orang sokong orang tu. Itulah baru. Wey. Baru tu. Penatlah perjuangan PAS dulu, sia-sia je. Alah. Ada orang kata sekarang mereka dah jadi walatun. Walatun, bukan walaun. Jangan marah. Apa hang yang marah lah ni? Nampak tak? Hang nak kata Tok Guru hang mulia. Kami panggil baru. Pakai tulis dengan Hadi Baruah lah jadi jerah. Pakai tulis dengan Hadi Baruah. Pakai tulis dengan jadi mana? Alah. Walaun kena bantat terus. Alah. Apalah. Kita jawab lah depan Allah itu. Sebab kita kata lagu tu kat dunia kita habis. Apa sombong lah tu. Tengok apa pakai tulis Hadi Baruah. Nak kata apa? Anak zaman sebab kata Hadi Baruah. Kalau sebut Hadi Baruah kena saman, ramai kena saman. Kes kata Baruah ni. Betul. Betul? Banyak lagi. Betul kan? Ramai kena saman. Dah. Saya nak tanya ni sekarang ni tak faham. Adi tu betul ke ulama? Pak Yus? No, kat sini cakap kita baru-baru gereja. Alah. Katalah. Nak kata ikut Walaun koyak oi, koyak oi. Ular dalam semak. Betul, hak tu betul. Ular dalam semak. Dia ahli politik. Bagi aku dia bukan ulama, dia ahli politik. Hang tak boleh cakap macam tu bagi aku dia bukan ulama. Sebab apa? Itu bagi hang. Hang cakap kena cakap dengan ilmu. Bukan boleh main tuduh. Taufik. Kalau setakat cakap dia bagi aku dia, itu bagi hang. Bercakap dengan ilmu. Pasal apa hang kata dia baru? Dia ada sebab. Kena bagi tahulah sebab apa. Baru dia ada kesinambungan dia tu. Setiap perkataan yang kita cakap mesti kita kena bertanggungjawab. Nampak? Jadinya hak tak ada adab. Kita malah tak ada adab. Itu je lah. Betul. Itu seeloknya lah. Yang tak ada adab. Yang tak ada adab apa masalah? Okey. Mereka kata kalau botak depan kuat kencing, hang tengok Adi punya kepala. Hang tengok Adi punya kepala. Kan dah kena? Hang tengok Adi punya kepala. Suruh dia buka tengok. Pak Yu pernah tengok kepala Adi ke? Allah. Selok tengok. Dia kalau kita bercakap ni kadang-kadang. Kita cakap kena kat kita. Tu apa tak cerdik? Nampak tak cerdik dalam bab ni? Nak cakap main cakap je. Bukan kita nak fikir ke apa ke, main cakap je. Dia kata bangkai pula dah. Dia kata bangkai DAP pula dah. Tadi dia kata botak depan.
Tadi dia kata cik botak. Sebut-sebut Depa kena kan? bukan bangkai. Depa bukan bangkai kan. Babi DAP 2 ekor terlepas kandang pula. Depa kata kat kita Pak Yus. Tak apa kata api kita bukan kita klaim kita ulang. Betul? Ha. Orang nak kata kat kita. Kita bukan kita kata kita lama kita. Aku Pak Yus, hang Taufik. Kita Tu orang betul. beza. Hang nak kecil hati. Lain lah, mereka duk panggil lama-lama sedang dia tengok keluar baru rupanya. Bukan dia. Oh, kan teruk tu. Kan naya dia tu. Putih. Kau. Ni lagi satu walau mangkak. Tun M sudah berjaya 150 juta. Baru saman belum lagi ya. Belum ni lagi. Baru permulaan. Awak lah apa benak sangat. Tapi bagilah dia seronok. Oh. Bila dia guna seronok. Tadi Tun M jadi idola dia tu. Dia pun kan. Bagilah dia seronok. Bagi chance lah. Sebab tu aku tak marah. Sebab apa? Kita simpan lepas ni dia pun kena, kita puh balik. Betul? Kita kena banyak bersabar. Betul? Dah bukan masa untuk memberi penerangan. Lah bagi dia happy. Macam hari tu lah, kami cukup jumlah malam tu kan. Bagi dia pun seronok. Betul? Seronok lah malam tu, ronda benang malam tu. Astagfirullahaladzim. Tak kira apa ni sampai melebihi dari cukup. Dah cukup jumlah. 2 kali. Buat press conference 2 kali. Buat press conference semua. Happy. Ni member kita kata, Israq kata, confirm Tun M kena. Confirm lah. Confirm kena balik. Memang. Lah ni, sementara mereka boleh seronok. Bagilah mereka seronok. Sampai tak bagi cang langsung. Mereka ni kan suka mimpi di siang hari. Bangsa DAP ni. Aduh, kesian lah mereka ni. Nak sebut apa tak? Yang syoknya DAP tak ada pun dalam ni. Tapi dia nak bubuh kita takut tak menang. Bubuh DAP tak ada. DAP tak ada jawab. Bubuh kita jawab. Ya. Dia bubuh DAP sebab apa? DAP tak ada. Ada DAP dah betak ni? Tak ada. Tak ada. Tu dia bubuh. Nak bubuh kita. Mudahnya dikau mencuri. Depa modal duk 150 juta. Macam dapat tau. Macam dah menang lah. Dah menang. Macam dapat lah. Padahal hari ni pun sebut. Bagilah dia pun seronok. Ya, dekat aku tak tulis lah. Dekat sini ada. Dekat aku mudah faham. Sebab apa? Mereka ni, mereka kena teruk lah tu. Betul tapi. Sebab tu mereka dekat bawah ni, kali banyak. Dekat tempat aku. Teruk aku ajak dia. Aku ajak saya komando lah. Aku tak ajak biasa-biasa lah. Penjilat DAP. Memang aku penjilat DAP. Mudahnya dikau mencuri. Depa cukup panas lah tengok. Kat sana berapa viewer? Ada 136. 136 Dekat sini ya, 177 tapi komen tu sama aja copy paste. Adi ulama PAH Barut Midin Tali Barut Mahdi. Betul ke tu? Ulama PAH Barut Midin Tali Barut Mahdi. Jap. Betul ke macam tu? Ulama PAH Baru Aidin Tali Barut
Mahathir. Mahathir. Macam mana tu Pak Yu? Ha. Tulis. Adi ulama apa? Baru je. Tulis. Tali Barut, Mahathir. Pak Yu, ada orang komen kat sini. Pak Yu, aku duduk tengok dari pagi buat live. Biasalah kita macam mana rezeki macam ni kan. Dapatlah masa, beruang masa dengan hampa buat live kan. Betul Pak Yu Ni pun slow banyak. Kalau tidak lagi kuat. Betul? Ha. Sebab apa? Hari tu masa kita jumpa pun Pak Yus live sampai pukul berapa? Ha. Jumpa pun dah tangan aku pegang handphone buat live. 3 handphone. Ha. Mau tahu lah. Aku serang sungguh. Tapi aku susun strategi. Dah dia serang sampai dengan strategi. Nanti aku bagi gambar strategi dia. Sebab tu aku nak apa buat benda ni. Sebab kita nak untung. Dia tak mau pergi. Pak Yu kena bagi tahu kami macam mana nak apa ni? Nak sekolahkan walaun. Yes. Bukan macam kumat semalam. Live ni dia pakai buang. Live lepas tu hilang. Live ni apa kena upload dekat latih. Panas. Sudah habis. Boleh lah. Apa? Panas. Besar. Ya kau masak lapai sibuk tengah pasang masak layak kat Kedah. Aku pergi sendiri kat tempat masak layak. Dia gini. Hang live kat sini. Hang live dekat sini. Berapa ramai view tak kisah. Tahu tak? Berapa ramai view kita tak kisah. Yang penting point apa yang kita boleh share dalam ni. Okey, anda kata point tu cantik. Kata kita live ni, mereka ni cuma bahan kita kan. Sebab mereka akan petikai, tanya soalan kan. Bila kita jawab ni, dia akan keluar point-point yang rare. Point-point yang padu. Kemudian, hang download live ni, hang hantar dekat channel. Tahu kan channel kan? Betul? Subscribe. Okay, channel. Dekat channel. Dan juga hantar dekat page. Okay, dekat sana, tapi tengok aku punya page dengan channel macam mana. Mana live dah dekat TikTok ni, aku bawa bisa tak? Sampai kita boleh dapat ratus ribu view satu video. Tujuan kita bukan larat nak buat hari-hari. Tujuan kita, orang yang tak dapat mengikuti live ni, boleh tengok. Dan kemudian mereka share dekat group, dekat WhatsApp, link mereka share, link semua kan. Yang ni yang boleh mereka kena rapat tau. Mereka kena tahu. Sebab tu aku tanya hampa buat tak? Facebook dengan YouTube dia. Aku tanya tu kan. Kena buat. Kau tidak rugi. Jom report akaun baru DAP. Alah. Ni. Hang hanya aku peduli dengan TikTok ni. Berani TikTok nak block aku. Rantak hang dengan TikTok. Sebab apa? Aku bukan duduk kat TikTok. Aku ada tempat lain dia bilang. Anda kata apa? Dah gempak report. TikTok pun tak berani nak ni akaun aku. Sebab apa? Berapa ramai akan cari aku dekat tempat lain. Try. Tempat lain berlambak lagi Pak Yu. Dek, kalau ditutup akaun aku dekat TikTok ni, crowd aku ramai akan pergi cari aku kat sana. Cari dekat channel. Buat akaun baru lagi apa masalahnya? Lantak lepas ni akaun baru lantak dulu lah. Kan? Tak boleh zat.
Dia duk cerita pasal jumpa orang dia tak tahu, aku boleh block dia. Betul? Dah mampu. Ni nak gempak orang. Ini tanah aku. Ini belum aku. Kan dia kena block. Pak Yu block eh? Block. Block. Simpan bawa pok. Kacau depa jiwa kacau ah Pak Yu, depa jiwa kacau. Sat. Allah bersama. Semalam lepas habis-habis ni ya. Weh, dia berkata apa? Apa nama? Weh, Pak Yus kalau blok tak nak jantan lah. Orang yang kena blok ni memang terhina lah. Orang yang kena blok ni memang terhina lah cerita dia. Sembang anak jantan tengok jantan tak jantan ke blok blok. Dia paling hina, paling hina. Baru anak jantan boleh blok orang. Hang tak boleh. Jap kita invite lagi 2 orang. Baru DAP. Itulah dah kata apa. Nak kata kat kita balas. Gap. Assalamualaikum. Ramai tu. Kalau Pak Mus naik, saya kena tunduk lah. Depa pandai tempat aku Pak depa Yu tengah pandai. sehat. Depa Alhamdulillah. tengah pandai hebat dia ni. Sihat ya. Alhamdulillah. Saya nak bagi kuatkan sikit ni sekejap. Saya kena kuatkan sikit. Ini orang hebat ni, Taufik ada, Abang Botak ada kan. Tadi ada nampak ni apa nama? Pak Yus. Iswadi mana Iswadi? Dah turun dah. Dah turun dah. Dah turun, baru turun. Tadi ada sini. Okey. Okey, siapa lagi tu nak terima, kita terima je. 4 orang eh. 4 orang. Okey, no problem. Okey, saya baru membincangkan tentang kemana arahnya perjuangan Islam ni, sebab nampak semakin hari, sebab semakin hari semakin kacau saya lihat, semakin hari semakin tak ada haluan. Saya ni sekolah di Al-Masriah dulu. Tingkatan 6 di Al-Masriah. Jadi Al-Masriah tu di Bukit Mertajam. Dan Bukit Mertajam ni salah sebuah sekolah yang waktu itu Ustaz Salahuddin Saleh ini adalah juga pesuruh Jaya PAS. Jadi mau tak mau program-program PAS tu banyak di Al-Masriah ni. Jadi saya salah seorang, maknanya saya pernah menjadi presiden pelajar tahun 81, 82 macam itulah. Jadi masa itulah banyak pimpinan PAS datang ke Al-Masriah ni. Jadi saya nampak, saya rasa apa perjuangannya makin karut ni kan. Tak tahulah, saya melihat, jadi antara dua. Saya bukan membenci, macam Pak Yus selalu sebut di situ kan, dalam saya lalu ikut Pak Yus punya ni. Kita bukan, sebab kita dilatih sebagai orang Muslim, kita bukan penghukum. Kita penyeru. Kita menyeru orang, bukan menghukum orang. Baik. Jadi, tak tahulah, silakan bagi pandangan, idea mungkin berbeza. Tapi saya rasa, kita ni kena menyeru. Menyeru, mengajak orang. Kalau kita rasa ini kumpulan yang, kenapa jadi begini, kita boleh kata, kesian lah tengok kumpulan ni, kenapa dia boleh jadi begini. Abang Botak, bukan maksud saya bawa katakan cerita pimpinan PAS ni, bukan saya nak merendah-rendahkan pimpinan tu, sebab dulu pun saya, masa awal-awal dulu saya pun banyak dengar kaset-kaset mereka kan, mau tak mau
kefahaman sebahagian daripada ilmu yang ada pada saya hari ini juga sebahagiannya adalah hasil dari pengajaran mereka. Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, Tadi silakan. soalan tadi, Ya, kita ni Islam mengajar bukan untuk membenci, tapi mengajar. ya, Baik betul. Jika halusi dan teliti betul-betul. Baik, Ya, apa yang saya kongsikan, saya tidak berkongsi tentang bencinya saya kepada ahli PAS. Benci terhadap orang PAS. Jika saya benci pada ahli PAS, saya sendiri adalah ahli PAS dan mak bapak saya juga adalah PAS. Waktu arwah saya hidup dulu. Dan bukan setakat mak bapak saya, seluruh ahli keluarga adik-beradik saya adalah orang PAS. Bermakna tak DNA PAS kan? DNA PAS kan? tak timbul soal saya benci kepada orang PAS. Namun apa yang saya bawa dekat sini adalah kita perlu ajar pemimpin PAS dan juga parti PAS tu sendiri. Jika kita asyik duk lawan dengan ahli, tak selesai masalah. Sebab kita dalam gelanggang politik yang ada sekarang ni, malahan pula pemimpin dia lah yang mendidik pengikut-pengikut dia untuk pandang kita seperti apa. Jadi mereka terlalu memuliakan pemimpin mereka seolah-olah maksum. Sehingga kan apa saja hukum yang diletak pada pemimpin mereka seolah-olah salah satu daripada rukun iman. Seolah-olah barang sesiapa yang tidak menjadi penyokong kepada PAS tidak lengkap Islamnya seolah-olah adalah rukun Islam. Dari itu perlu kita jelaskan kepada masyarakat yang PAS ni adalah bermasalah di sudut pemahaman mereka. Ahli soal lain. Tapi PAS tu sendiri membawa keburukan. Menghukum orang lain seolah-olah tidak Islam sebab tidak bersama PAS. Tidak cukup imannya kerana tidak mempercayai kalam ulama PAS. That's why saya terangkan secara jelas. Jika dia kata ulama PAS, saya boleh consider kata okey, itu kamu punya ulama, it's okay. Tetapi bila kamu dikata dia pewaris Nabi, kita kena postmortem sebab dia melibatkan Nabi kita. Dan bila kita postmortem, jelas dan terang, Hadi Awang itu adalah barwa. Dan barwa dia itu bukan barwa yang biasa. Sebab dia boleh buat bagi orang yang kata kita PAS ni parti ajaran sesat. Kita di parti ajaran sesat untuk kita menyokong orang yang kata kita parti ajaran sesat. Itu yang dikatakan barwa. Mana mungkin ada ulama bersifat barwa. Itu sebenarnya untuk saya sampaikan masyarakat. Dan hari ini kita tengok bagaimana dia boleh nak buat gabungan dengan Mahathir. Sedangkan dulunya kita ada banyak kisah-kisah perjalanan. Tuan, kalau tuan cakap soal belajar dulu datang daripada PAS, no tuan. Bukan. Itu daripada guru kita yang ahli PAS. Bukan PAS. Itu guru kita. Saya pun belajar dekat sekolah raya. Daripada sekolah-sekolah. Daripada ahli PAS juga. Contohnya An-Nawbah. An-Nawbah sendiri pun bukan lagi daripada PAS. Bukan lagi pada PAS. GDSA dulu pernah rasmi masa Menteri Pendidikan dulu kan. Tahu apa PAS buat dekat dia masa zaman Ustaz Azizat. Dan kemudian dia sendiri pun declare dia tidak bersama dengan PAS. Adakah dikira saya sekolah saya tu sekolah PAS? Tak, itu sekolah ahli PAS. Jadi sebenarnya PAS ni tidak memberi apa-apa kebajikan pun kepada agama. Yang beri kebajikan adalah kita orang agama kepada PAS. Itu yang yang berusaha saya jelaskan. Yang saya kata, apakah sumbangan PAS terhadap agama kita semenjak dia wujud. Okey. Alright. Silakan. Okey.
brother. Silakan. Sebenarnya bila nak bercakap tentang agama ni, kan, sebenarnya kita lebih banyak harus perasaan takut. Kena ada perasaan takut yang tinggi bila kita nak cakap pasal agama ni sebenarnya. Kerana kita takut bila kita bercakap, hakikatnya benda tu tak ada kat kita. Itu yang kita takutkan. Sedangkan ini apa yang saya belajar lah ya Pak Mus apa yang saya belajar, saya mengaji lah. Kan? Sebenarnya dari segi agama ni yang lebih besar yang kita ni kadang-kadang kita bercakap syariat. Atas dasar syariat. Sedangkan agama tu dia ada selapih lagi. Selapih tu adalah dalaman kita, iaitu kita namakan sebagai rohani kita, kerohanian kita. Dekat situ nilai kita. Sebenarnya syariat yang kita amalkan ini luar ni untuk membina satu dalaman kerohanian kita supaya menjadi kuat. Dan untuk membicarakan tentang perkara dalam kerohanian ni, benda halusan ni tak layak rasanya untuk kita berbicara. Namun kita ambil dalam level, orang kata level general lah, senang. Level general. Kan? Apabila kita claim kita seorang Islam, kita seorang yang memperjuangkan agama, kita mengangkat martabat Islam, kan? Bukankah sepatutnya dia selari? Sebab Islam ni, agama ni, buah dia akhlak kita. Betul tak? Tetapi selepas tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang dibuat oleh so-called pemimpin-pemimpin Islam dalam PAS ni, kita tengok lahirnya tindakan-tindakan, kenyataan-kenyataan yang keluar daripada pemimpin-pemimpin PAS itu sendiri seolah-olahnya bertentangan dengan Islam itu sendiri. Itu yang buat kita kadang-kadang pendekatan kita tu kadang-kadang kita jadi confused lah Pak Mus. Saya pun turut confused sebenarnya dahulu. Namun selepas saya merujuk beberapa ahli-ahli agamawan juga, tok-tok guru, kan, jadi saya dapat satu jalan keluar. Macam balik pada Pak Mus cakap tadi, kita ni lebih patutnya memujuk, merayu, berlembut. Betul tak? Dan bagi saya, selepas saya merujuk dengan ugamawan, padahal ulama ni bukan dalam PAS je, banyak lagi ulama dekat luar. Banyak, ramai. Kalau nak kata ulama dalam PAS ni, saya rasa kalau dibandingkan dalam dunia ni 1% pun tak sampai. Banyak lagi ulama yang hebat-hebat. Betul tak? Tok-tok guru yang hebat lagi ada. Malahan sebenarnya bila kita nak berguru dalam agama ni, kita kena pastikan guru kita yang syariat kitab ni semua luaran. Sedangkan untuk guru yang boleh memimpin kita tu, kita kena pastikan guru kita tu mursyid lagi murabi. Dan nak sampai level mursyid murabi ni bukan benda mudah. Kan? Jadi selepas saya bermuzakarah, jadi balik pada Pak Mu cakap ni, kita kena memujuk. Rupa-rupanya dalam Islam ni ada juga situasi dan keadaan kita kena berkeras juga pada setengah situasi dan pada sesetengah orang. Contohnya, kadang-kadang kesombongan itu patut diajar dengan satu kesombongan yang lain, baru mereka tunduk. Jadi pendekatan saya Pak Mus, saya dalam saya buat live, berjuang dengan boleh kita katakan macam saya anggap Datuk Seri Ibrahim ni satu pejuang yang saya kena sokong, saya wajib saya sokong dia. Jadi saya tengok keadaan pendekatan, kalau kepada ekstremis PAS ni, agama ni yang berlebihan, maka saya menjadi sedikit kasar. Namun saya cuba kawal lah daripada mengeluarkan kata-kata makian. Tapi setakat bodoh macam tu, saya rasa itu saya memainkan peranan tu lah Pak Mus. Sila. Tabung. Okey, ni ada soalan ni. Saya nak tambah sikit. Bab confuse tu yang Abang Botak kata. Saya hari ni lagi confused. Sebab Hadi awal mengeluarkan kenyataan. Saya ada baca. Dia cakap, sekarang tengah berbincang kepentingan kaum Melayu Islam. Maknanya kenapa sekarang baru nak berbincang? Sebelum ni dah pernah jadi kerajaan, selama ni berjuang, tak pernah berbincang ke hak kepentingan Melayu Islam. Dan dia faham ke tak faham perlembagaan di dalam Malaysia ni? Hak keistimewaan orang Melayu. Dan walaun pun, baguslah.
Sekarang dah bersatu Melayu semualah. Macam-macam lah cakap. Ya. So apa Okey, pandangan semua? Okey, sebelum saya masuk kita punya hujah-hujah tadi, ini ada satu yang menarik juga. Ada kawan tanya, kenapa kami tak boleh berkawan dengan Tun? Dia kata. Sebab masa itu Abang Mat Sabu pun berkawan dengan Tun. Nampak tak? So, silakan. Kalau ada hujah-hujah, silakan. Macam nak lagi sekali, Saya- cuba ulang. Dia kata, pasal apa pula sibuk-sibuk kami berkawan dengan Tun? Sebab, dia kata, Abang Mat Sabu pun berkawan dengan Tun. Okey. Pak Yu nak cakap ke saya nak cakap? Silakan. Silakan. Bagi pandangan dulu. Jalan, Saya dah okey. cakap banyak lah. Pandangan saya, saat ketika situasi itu membezakan dan cara itu membezakan dan tujuan matlamat itu membezakan. Di saat ini kenapa Ustaz Haji Hadi Awang pergi berjumpa dengan Tun dengan matlamat satu benda yang kita semua maklum. Kita semua maklum dan tak perlu nak diperhalusi. Matlamat dia berjumpa dengan Tun adalah untuk menjatuhkan kerajaan yang sedia ada. Ya. Jadi kalau dia berkawan dengan Tun seperti mana Mat Sabu berkawan, seperti orang lain berkawan, tu tak ada jadi persoalan. Persoalannya sekarang dia bertemu dengan Tun M ni adalah dengan matlamat untuk menjatuhkan kerajaan yang sedang bekerja keras untuk memulihkan negara. Itu je saya nak jawab. Ya. Terbaik. Silakan. Pak Yus. Pak Yus, silakan. Itu bezanya. Kalau nak kira kawan, semua orang kawan. Jika saya nak tanya dulu, sebab saya rasa saya seorang kot dalam ni, saya yang orang PAS ni. Saya orang seorang. Tapi tak apa, kita boleh kawan. Kita kawan apa? Kawan baik je, Pak. Kami kawan. Baik, saya cakap sebagai orang PAS lah. Saya cakap sebagai orang PAS. Boleh jadi saya berbeza dengan yang lain. Ya. Okey. Kami ni lawan UMNO ni kami lawan dengan PAS. Lawan UMNO ni kami lawan dengan Tun. Zaman Tun banyak kemungkaran dan penganiayaan yang telah dibuat kepada kami penyokong-penyokong PAS, ahli-ahli PAS ni. Ya. Banyak berlaku. Hal tu memang orang semua tahu. Baik. Sehingga kan benda pernah berlaku dulu. Terima kasih bagi gift tadi. Terima kasih. Yang tragedi yang sangat menyedihkan dan sangat, sebab saya sendiri pun selepas tragedi tu mak saya pernah bawa saya pergi ke rumah arwah Ustaz Ibn Libya dan pernah mendengar cerita daripada isteri arwah dengan apa yang telah dilakukan kepada orang kampung dekat situ kan. Jadi bila cakap pasal dia menerima bergabung dengan Tun ni, satu benda yang andai kata mereka yang seusia dengan saya, sebab masa saya pergi tak silap saya, saya darjah 2. Okey. Jika kamu tidak merasai apa-apa, kamu orang PAS, apabila gabungan ni berlaku ataupun kerjasama ni berlaku, jika kamu tidak merasai apa-apa, saya tak tahu di mana perjuangan PAS sebenarnya. Di antara perjuangan kita untuk Islam, kita juga sering PAS-PAS yang terdahulu, ahli PAS terdahulu sering melalui situasi yang sangat-sangat getir dalam memperjuangkan agama. Yang dikatakan kita pejuang agama tadi. Dan hari ini kita seolah-olah nak melupakan apa yang berlaku. Alasan kita, adakah kita masih berdendam? Bukan soal dendam. Soal dia sekarang, mereka tidak diadili. Dan hari ini yang dulunya kita membenci, dulu apa dia pun tak kata dekat Tun. Dalam harakahnya, dalam apa saja ceramah kita. Namun hari ini, saya sebagai dalam politik kita tahu, okey, siapa-siapa pun pasti ada dia punya ejen. Boleh jadi ejen PAS ada dalam UMNO, ejen UMNO ada di dalam PAS.
Okey, ejen Mahathir ada di dalam PAS. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada berlaku sesuatu yang pelik-pelik, yang tak sesuai dengan perjalanan perjuangan. Dan hari ini, bila dia tega untuk bergabung dengan Mahathir, saya renung sesuatu. Siapa dia orang ni? Dan saya merasakan, saya membayangkan, dia adalah ejen Mahathir yang sekian lama berada di dalam PAS. Yang sengaja dijadikan idola, sengaja diangkat, dijadikan idola, seolah-olah lantang, dijadikan idola kepada penyokong-penyokong PAS. Dan hari ini, kita tengok seolah-olah dia pulang ke ganggang. Dia balik kepada Mahathir. Seolah-olah begitu. Dan hari ini, rupa-rupanya, masa dia bawa, dia suruh kita ni jadi baru, terima jadi Yassin yang kata kita parti Aja Said itu adalah satu test market nak tengok adakah orang PAS menerima orang yang kata kita parti Aja Said dan turun bendera kita tak angkat bendera kita di sebahagian tempat. Dan hari ni dia test market, dia orang begitu confident yang orang PAS akan dengar cakap baru Tali Barut ni untuk menerima seorang lagi yang selama ni kita lawan, yang selama ni menyusah, selama ni menganiayai kita daripada orang PAS dengan macam-macam tekanan yang diberikan. Setuju kepada semua ahli PAS. So kita nampaklah, ini saya bercakap sebagai orang PAS. Saya bercakap sebagai orang PAS yang saya lahir di dalam PAS. Bukan saya join PAS ni, sebelum ni saya bukan siapa-siapa. Memang saya lahir-lahir, saya memang keluarga saya adalah PAS. Dan apa yang berlaku ni memang sesuatu yang sebenarnya ujian ni adalah ujian kepada kita, pengikut. Ujian ni kepada pengikut. Pemimpin, dia buat apa-apa, dia ada habuan. Dia buat apa-apa, dia ada habuan. Namun kalau kita buat benda ni yang tidak ada habuan, kita jual perjuangan kita. Kita jual apa saja yang kita usahakan dulu hari ni. Tiba-tiba kita menyokong orang yang dah banyak membawa kesengsaraan kepada kita daripada dulu. Maksud saya, perjuangan PAS dulu. Sebab tu saya tanya kat dia orang, sepatutnya hampa kena fikir, jika nak cakap pasal politik, sepatutnya aku mesti menyokong parti aku. Sepatutnya aku mesti angkat parti aku untuk orang terima parti yang aku pegang ni. Tapi kenapa hampa tak fikir, kenapa aku menentang? Sebab tu setiap tindakan mesti ada sandaran. Maksudnya, kenapa aku bertindak macam ni? Sandaran dia apa? Kenapa aku berkata demikian? Sandaran dia apa? Bukan pendapat, tapi bertindak adalah dengan ilmu, bukan pendapat. Saya tak berminat untuk memberi pendapat. Boleh jadi pendapat saya tak betul. Sebab tu saya bercakap pada sandaran. Yang ni yang saya cuba sampaikan, insya-Allah. Itu saya daripada ahli PAS, daripada orang PAS. Silakan. Okey, saya oleh kerana kita terlibat dalam dakwah, ya, kita terlibat dalam gerakan NGO. Saya juga background saya bukan banyak kepada parti. Saya ni banyak kepada NGO lah, NGO dan aktiviti kemanusiaan. Ketika Mahathir masa itu cuba berbaik-baik dengan Anwar Ibrahim, kerana saya ni dari otai reformis kan, antara perbincangan hangat yang kami lalui masa itu, tak salah saya 2017, adalah membincangkan apakah Mahathir ini akan berubah sepenuhnya ataupun dia hanya menggunakan. Masa itu kita dah bincang lah, dah bahas lah. Apakah dia hanya akan menggunakan platform
Pakatan Harapan ketika itu ataupun bagaimana? Okey, berlaku jugalah perbezaan pendapat, dan oleh kerana kami ini memang golongan yang agak, kalau dalam ini kita kata militan sikit lah. Maknanya kalau lawan tu tak kira siapa kita lawan. Dan dari situ wujudnya perbezaan tadi. Ada beberapa, saya tak perlu sebut lah, ada beberapa kawan kita dalam koalisi Pakatan Harapan ni tak setuju dengan kami. Tiap kali kami membuat kenyataan, mereka selalu bangkang, mereka halang kita. Dan masa itu PMX tak ada, PMX di dalam. Ya, masa itu. Jadi saya faham sangat apa yang Pak Yu sebutkan tadi, iaitu antara prinsip perjuangan dengan strategi perjuangan. Prinsip satu hal. Strategi So macam mana prinsip ini kita nak kekalkan, ataupun kita boleh tolak ansur beberapa perkara tertentu misalnya. Dan kami terpaksa berdepan ketika itu, sampai masa itu saya bekerja di KKMM masa itu. Pegawai tugas-tugas khas di kementerian. Terpaksa apabila setelah kami membuat kenyataan, iaitu kenyataan isu ataupun kes Azmin Ali masa itu. Dan kita bangkang, kita bangkang. Ya? Yang kat Sabah. Yang video tak jelas tu. Video tak jelas kita tu. Kata, sebelum ini kan kita kata, okey, kalau kita terlibat dengan ini, kita reformasi mestilah kita tegakkan. Kita bangkang habis-habisan lah. The next day, apa yang berlaku kepada pengalaman saya, the next day, Set Paul kepada menteri jumpa saya, dia kata, kalau macam ni you punya pendirian tak sesuai lah berada dalam pejabat menteri. Okey lah, saya kata okey, tak apa. Walaupun berat lah saya nak terima hakikat itu, tapi realitinya ialah kita terganggu sekali dengan adanya Tun Mahathir. Betul. Ya, kita dah nampak dah, ini nampaknya semakin hari semakin dekat. Semakin jelas bahawa Mahathir memang antara pencatur utama untuk menjatuhkan PH apabila dia melambat-lambatkan itu, iaitu ketika dia kata okey, saya boleh berhenti, bagi saya masa sikit. Lepas tu daripada 2 tahun dia kata sampai lepas Apex. Ingat kan akhir sekali Anwar kata tak apalah, ikut bila sampai bila pun. Sampai begitu lenient ya, sampai begitu pemaafnya PMX ini, Anwar Ibrahim ni, dan diambil kesempatan oleh Mahathir. Dan sekarang ni tiba-tiba Mahathir nak selamat Anwar. Saya rasa macam ni apa benda ni orang tua ni. Masa dia nak datang nak salam dengan Anwar ni, ini kawan-kawan cerita yang ada dalam mahkamah tu, nak tengok macam mana ya. Dia bawanya Muhyiddin Yassin melalui Azmin Ali lah masa itu. Nak tengok dia mau tak cakap secara ini terbuka pada Anwar minta maaf. Tak ada. Tak pernah. Dan ketika itu ada satu convention juga Mahathir ni, kita bagi peluang, kita tak bagi convention otai masa itu. Berapa ribu otai datang di convention itu. Tiba-tiba entah siapa bawa masuk, dia pula bercakap di depan kita. Sebahagian daripada otai itu keluar dari dewan, tanda protes. Dan maknanya betul lah apa yang kita telahkan menjadi realiti apabila dia letak jawatan tanpa tanya kepada koalisi Pakatan Harapan ketika itu, dan nampak mereka game itu berlaku. Dan kalau kita lihat balik macam mana Pak Yu sebutkan tadi, kita lihat balik, sebelum itu Presiden PAS jumpa dan mereka dapat 400 juta lebih untuk Kelantan. Kemudian Terengganu dapat 1.2 bilion setelah ada pertemuan dengan Mahathir. Jadi dan begitulah juga dengan isu selepas mereka buat
Hampir sama macam proklamasi ni, tapi masa itu namanya Kongres Melayu, ingat tak? Ingat. Dan pemainnya juga orang yang sama. Jadi sebenarnya apa yang berlaku ni sepanjang beberapa tahun ni orang yang sama, dan saya penuh yakin, pemain utama, pencatur utama adalah Mahathir Mohamad. Bukan orang lain. Dia je lah. Dia sebenarnya yang kontrol, remote dari dia. Jadi kalau dia nak hancurkan PAS pun, saya nak pesan kepada orang PAS, kalau dia nak hancurkan PAS pun, dia inilah masanya dia akan hancurkan perjuangan PAS yang mulia itu. Rosak habis perjuangan nanti. Apabila orang bawah macam brother sebut tadi, orang dah jadi keliru. Laisa minna, misal selalu kita dengar ni hadis-hadis ni, dia kata laisa minna mimman da'a ila asabiyah. Bukanlah dari golongan kami orang yang menyeru kepada asabiyah. Sampai begitu. Tiba-tiba sekarang tak payahlah kita ni dah, sekarang berubah dia orang bagi alasan begitu. Sebab kita kena gunakan bangsa, sebab mana perjuangan Nabi juga di backup oleh bangsa. Nampak tak? Dia punya baru dia cakap pasal bangsa lah. Tuan, dalam PAS tuan, kami tidak memperjuangkan bangsa. Ya. Dan sebab itulah apabila saya lihat ini permainan ini, saya Pak Yus ada kesempatan saya buat kajian ketika Dr. Morsi jatuh misalnya, kami turun buat kajian di Mesir ketika itu. Dan begitu juga dengan Erdogan, ketika Erdogan jatuh kita buat kajian juga. Tapi yang sedihnya ketika membuat kajian di Mesir itu, iaitu bagaimana begitu mudahnya kelompok-kelompok nasionalis ini menggunakan nasionalis Arab itu, salah satu daripada cara mereka menjatuhkan kerajaan Dr. Morsi. Dengan mengatakan bahawa dia kata Dr. Morsi ini sebenarnya dia berkawan, ini naratif berkawan dengan Israel. Dia tak sayangkan Arab. Jadi kalau kita tengok benda yang sama, hal yang sama, kurang lebih macam itulah, lenggok-lenggoknya kurang lebih macam itu. Modus operandinya sama. Modus operandinya sama. Jadi tuan-tuan, kawan-kawan yang mungkin yang melihat ini ada, walaupun saya 100 lebih ada sini, sama juga. Sebab itu kita kena bertemu banyak lagi ni, insya-Allah. Saya kebetulan saya ada di KL 7 hari Ahad dan hari Ahad, Isnin, mungkin Selasa. So kita plan buat satu pertemuan, kalau boleh kita duduk. Boleh. Insya-Allah Kita DM Pak Mus. Memang nak jumpa. DM nombor phone. DM. Okey, insya-Allah. Terbaik sebab malam ni pun dah agak lewat pukul 12 lebih dah. So saya jarang yang lewat-lewat ni sebab ini golongan wali-wali boleh lewat-lewat. Golongan saya ni dah berumur sikit ni, kena jaga sikit, insya-Allah. So insya-Allah malam ni saya rasa sangat menarik untuk perbincangan kita, dan kita perlukan fikiran-fikiran baru dalam politik tanah air kita ni, dan kita nak tanamkan kepada anak muda ni iaitu tentang ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Kita bukan sebab apa? Selepas Anwar siapa? Kita kena fikir dari sekarang ni. Selepas Anwar siapa? Kalau kita tak lahirkan pemimpin-pemimpin pelapis, dan kita tak mahu lagi dah pemimpin-pemimpin tua yang masuk ke dalam parlimen dan dia bercakap entah apa-apa, kita tak mahu ni. Dan kita yang kena lakukan. Kita yang kena buat kerja-kerja ni supaya parlimen kita diisi oleh orang-orang yang ada ilmu dan yang ada wawasan untuk selamatkan negara ini. Sayanglah kalau katakan PMX tak dapat selengkapkan 5 tahun ini. Sayang sekali sebab tak ada contoh. Sama juga macam mana mereka menjatuh. Kenapa mereka jatuhkan Dr. Morsi di Mesir? Sebab dalam tempoh setahun Dr. Morsi naikkan ekonomi, naikkan semua naik. Dan mereka mesti jatuhkan sebab bagi pemimpin Arab
Arab-Arab yang ada tu nanti semua kena tendang. Dan sebab itu kita kena fahamkan kepada masyarakat, kepada rakyat Malaysia, PMX ini adalah model, ikon, ikon madani. Ya. Kalau katakan ianya berjaya, saya yakin 20 putaran ni biasanya 20-25 tahun satu putaran. So kita akan berjaya dalam 4 ke 5 lagi. Putus.